Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam siaran kita untuk TS25 Modul 1 Bimbingan dan Permentoran atau Coaching dan Mentoring. Baiklah, saya meneruskan slot hari ini dan ini adalah slot yang terakhir yang menggabungkan antara dua submodul iaitu 1.6.3 dan 1.6.4. Sebelum ini saya telah pun berkongsi dengan anda tentang konsep submodul 16.1 mengenai theoretical dan konsep berkaitan dengan coaching dan mentoring, dan submodul 16.2 berkaitan dengan proses pelaksanaan coaching dan kita diperkenalkan dengan menggunakan satu kaedah iaitu kaedah GROW. Dan di situ diharapkan rakan-rakan telah pun bersedia bagaimana cara kaedah untuk melaksanakan proses bimbingan dengan menggunakan pendekatan GROW. Dan kemudian rakan-rakan dikendaki dalam tugasan, saya rasa dikendaki untuk menghasilkan satu rakaman berdurasi kurang daripada 20 minit bagaimana rakan-rakan untuk melaksanakan coaching bersama rakan GPK dan satu lagi GPK bersama dengan pimpinan bawahnya. Ya. Dan hari ini saya teruskan kepada submodul 16.3 di mana dalam submodul ini satu aspek yang sangat penting iaitu berkaitan dengan kemahiran bimbingan dan pementoran. Apakah aspek-aspek skill ataupun yang perlu kita kuasai dalam melaksanakan proses coaching dan mentoring. Baiklah, di antara objektif dan kriteria kejayaan dalam submodul ini diharapkan rakan-rakan PGB dan GBK dapat mengaplikasikan 4 jenis kemahiran proses dalam bimbingan. Baiklah, kemahiran yang pertama iaitu kemahiran mendengar. Ya. Ini adalah sangat penting bagi seorang coach yang betul-betul untuk melaksanakan coach, kita perlu menguasai kemahiran mendengar. Dalam erti kata lain, kita memerlukan pendengaran yang aktif. So di sini diberikan beberapa ciri bagaimana kita dianggap sebagai coach yang mempunyai pendengaran yang aktif. Yang pertama, kita beri perhatian. Maknanya kita mempunyai eye contact, pertentangan mata dengan coachee. Maknanya kita tengok wajah coachee, kita tengok mimik muka dan sebagainya, dan kita tidak perlu mengalihkan perhatian pandangan mata kita kepada objek yang lain. Itu maknanya kita memberi perhatian. Jangan mencelah. Sewaktu coachee memberikan pencerahan ataupun penjelasan, kita tak perlu mencelah. Namun bukan tidak boleh mencelah, boleh. Sesekali apabila kita perlukan pendekasan ataupun memerlukan isi yang lebih konkret daripada coachee, kita boleh juga mencelah. Jangan bercerita. Bercerita ni seolah-olah kita menambah-nambah cerita ataupun memperbesarkan sesuatu isu sehingga kan muncul satu isu-isu yang lain akibat daripada kita terlampau bercerita. So maknanya kita jangan bercerita, kita direct to the point. Jangan memberi nasihat. Apabila kita memberi nasihat, bermaksud kita bukannya berfungsi sebagai coach, tetapi kita telah pun memainkan peranan kita sebagai mentor. Ingat apabila kita mentor, maknanya kita memindahkan kemahiran ilmu kepada coachee. Maknanya coachee melihat kita adalah sebagai suri teladan yang terbaik untuknya. Sebenarnya jangan membuat penilaian dan pengambilan. Maknanya kita membuat justifikasi tertentu. Maknanya kita memberikan satu ukuran. Sewaktu coachee menjelaskan sesuatu isu, kita pun buat penilaian. Contohnya, saya tak setuju tu. Apa yang awak nyatakan memang saya tak setuju. Saya bantah terus.
Maknanya itu satu contohlah membuat penilaian ataupun membuat pengambilan. Apa yang awak bagikan tadi memang saya tak setuju. Jangan buat macam tu. Ini contoh saja penilaian dan penilaian. Dan akhir sekali, jangan berbincang sehingga temu bual selesai secara resmi. Jangan berbincang sehingga temu bual selesai secara resmi. Mungkin maksudnya kita berbincang sehingga temu bual selesailah secara rasminya. So ini di antara beberapa kemahiran yang saya fikirkan penting dalam aspek pendengaran aktif. Yang seterusnya kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar juga adalah sangat penting. Maknanya sewaktu kita ini tambahan daripada kemahiran mendengar yang tadi. Maknanya coach perlu memberi tumpuan sepenuhnya kepada klien, memahami mesej yang disampaikan dan menggunakan maklumat untuk tidak balas dengan kritik. Maknanya ini membantu klien merasa selesa untuk berkongsi maklumat dan membantu anda mengesan cabaran dan kesukaran yang dihadapi oleh klien. Maknanya kita sentiasa dengar dan kita sentiasa beri fokus eye contact kita dengan klien. Hendaklah kita berikan perhatian yang serius kepada coach kita. Dan dalam pendengaran yang aktif ni, maksudnya ia merupakan satu kemahiran yang penting. Melalui komitmen coach menjadi pendengar yang aktif akan dapat membina kepercayaan coach kepada coach. Apabila kita dengar apa yang coach luahkan dan sebagainya, jadi menimbulkan rasa coach rasa selesa, rasa dihargai, rasa mempercayai dan sebagainya. Dan itu mendorong kepada penyelesaian masalah yang positif. Jadi coach rasa kita seolah-olah bersama ataupun coach menganggap coach ni seolah-olah mempersetujui apa yang disarankan oleh coach tentang isu yang dikemukakan ataupun sebarang alternatif yang dikemukakan sewaktu menyelesaikan masalah. Akhir sekali, untuk menjadi seorang pendengar yang aktif memerlukan latihan yang berterusan supaya kekal fokus dengan apa yang dikatakan oleh coach. Jadi dalam modul ini juga telah pun dilampirkan ataupun disertakan dengan klip video contoh proses coaching dan mentoring dilaksanakan, dan dalam rakaman video ni rakan-rakan boleh lihat bagaimana aksi ataupun mimik muka ataupun tindakan coach sewaktu coaching memberikan penjelasan dalam bersemuka tu. Jadi klip video yang disampaikan ni, cuba lihat bagaimana seorang coach itu memperlihatkan dari segi pendengaran yang aktif, kemahiran mendengar sewaktu proses coaching dijalankan. Dan seterusnya, mendengar menggunakan mata. Jadi eye contact itu sangat penting. Sewaktu coaching mengemukakan ataupun memperjelaskan sebarang isu ataupun sebarang idea dan sebagainya, kita kena lihat mimik muka, body language dan keseluruhan apa yang ada pada coach itu. Jangan sesekali kita sewaktu coach mengemukakan ataupun memberi penjelasan, mata kita fokuskan kepada objek lain yang ada di sekitar coach. Jadi itu menunjukkan bahawa kita tidak fokus dari segi kemahiran mendengar. Kerana dua biji mata kita yang ada di depan coach itu sudah pun menentukan bahawa coach itu sama ada dia berada dalam keadaan selesa ataupun dia menilai kita sebagai seorang coach, adakah coach ni serius ataupun dia mempunyai satu perwatakan yang lain ataupun dia berada dalam satu ruang yang berada di luar daripada proses coaching ataupun proses coaching ini. Jadi mendengar dengan mata bermaksud memberi perhatian tingkah laku non-verbal seorang semasa dia bercakap atau mendengar. Dan kebanyakan makna daripada komunikasi terbit daripada bentuk non-verbal ataupun bahasa badan berbanding dengan komunikasi verbal. Jadi sewaktu coach kita memperjelaskan ataupun memberi penjelasan, kita kena lihat. Dan pada waktu itu, coach itu melihat wajah kita, dan apabila kita menggunakan non-verbal, contohnya apabila pada kita mengangguk, menunjukkan bahawa coach faham. Maknanya coach kita setuju tentang apa yang dikemukakan. Ataupun dari segi body language sewaktu kita memperjelaskan ataupun kita bertanya, kita menggunakan bahasa pendekasan. Biasanya kita menggunakan
pergerakan tangan ataupun body dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita lihat juga coach kita sewaktu memberi penjelasan, biasanya tangan dia akan bergerak ke sana, ke sini dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahawa dia dalam proses memperjelaskan suatu isu, itulah yang dikenali sebagai bahasa non-verbal. Yang itu. Dan daripada penjelasan tadi, kemahiran mendengar tadi, jangan lupa rakan-rakan dikendaki melengkapkanlah aktiviti kemahiran kendiri yang pertama, kemahiran mendengar. Dan sila buka toolkit 16.3.1. So di situ rakan-rakan dikendakilah melengkapkan aktiviti kendiri ini berkaitan dengan kemahiran mendengar. Antara kemahiran mendengar tadi yang saya telah jelaskan tadi boleh digunakan sebahagian daripada keperluan untuk melengkapkan aktiviti kendiri. Baik, kemahiran yang kedua, selepas daripada kemahiran mendengar iaitu kemahiran menyoal. Kemahiran menyoal ini adalah merupakan kemahiran yang sangat penting. Kerana di sinilah berlakunya proses inquiry. Kita sebagai coach, kita sentiasa melakukan proses inquiry kepada diri coachee, iaitu melalui kaedah menyoal. Dan menyoal ni ada 4 peringkat di sini. Yang pertama, penyoalan berbentuk reflektif. Yang kedua, penyoalan dalam bentuk menyiasat. Yang ketiga, parafrasa. Dan yang keempat, menyemak persepsi. Baik, kalau yang pertama, soalan menyiasat. Soalan yang mendalam untuk membantu klien merenung dan mencabar diri sendiri. Jadi dalam proses grow sebelum ni saya ada jelaskan bagaimana kaedah yang biasa saya gunakan apabila soalan menyiasat. Saya menggunakan kaedah 5W1S. Apabila satu item tu, contohnya isu yang dijelaskan berkaitan dengan kehadiran murid dalam pandemik ni, pelaksanaan PGPR, jadi kita tanya dengan lebih mendalam. Siapa dia yang terlibat? Murid mana yang terlibat? Di kelas mana yang terlibat? Bila masa dia? Waktu pagi ke? Waktu petang ke? Kemudian kita tanya kuantiti dia berapa peratus antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan, beza dia dan sebagainya. Jadi kalau kita menggunakan 5W1S sudah cukup menjelaskan bahawa kita seolah-olah mempunyai satu proses inquiry yang lebih mendalam. Walaupun isunya hanyalah sekitar yang kecil saja, kita boleh huraikan ataupun kita minta coachee dapat menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Saya nasihatkanlah itu kaedah 5W1S yang biasa saya gunakan. Yang kedua, menyemak persepsi. Menyemak tempatan pengamatan coach mengenai tanggapan yang boleh membantu kefahaman terhadap klien ataupun coachee. Kadang-kadang coachee dia sewaktu mengemukakan ataupun menjelaskan sesuatu keterangan, dia banyak persepsi. Saya rasa tuan, perkataan saya rasa, saya mengandaikan begini tuan. Jadi ada perkataan tu. Perkataan yang biasa dikeluarkan bahasa yang mudah iaitu saya rasa ataupun saya beranggapan ataupun saya mengandaikan. Jadi apabila ada persepsi begini, kita boleh siasat lagi. Sejauh mana? Kenapa awak mengandaikan begitu? Kenapa awak berandai itu? Betul ke awak kata begitu, andaian itu? Kita tanya lagi dalam arti kata kita menyiasat. Maknanya di sini apabila kita menyiasat, seolah-olah kita menyemak persepsi yang digunakan oleh coachee itu adakah ianya betul ataupun dia merupakan satu andaian. Bila andaian maknanya apa yang dijelaskan tidak betul. Maknanya ada perkara-perkara lain yang dia masih bersifat dipanggil cenderung kepada elah bela diri. So apabila ada coachee mencelah dengan menggunakan saya rasalah, saya fikir, saya membuat andaian, jadi kita kena clearkan. Kenapa awak kata begini? Kenapa awak membuat andaian begini? Dan seterusnya, parafrasa menyatakan semula intipati apa yang anda dengar dalam perkataan anda sendiri atau menggunakan perkataan yang sama dengan coachee. Ini seolah-olah istilahnya kita menguatkan apa yang dikeluarkan idea utama ataupun sebarang cadangan atau tindakan yang dikeluarkan oleh coachee. Maknanya kita ulang semula. Saya setuju apa yang Puan cakap tadi berkaitan dengan
ICT tadi ya. Ulang lagi sekali. Walaupun lebih cadangan ICT, memang saya setuju Puan. Mempara perasa ICT. Ya, betul. Saya sangat setuju ICT. Tapi ada perkara lain dan sebagainya. Maknanya kita menyatakan semula intipati itu. Maknanya kita beri penegasan yang menunjukkan bahawa kita menyokong, kita memberi, maknanya kita banyak menyokong tentang apa justifikasi yang dikeluarkan oleh Koci tadi. Penyoalan reflektif maknanya menggunakan pengalaman sedia ada untuk menimbangkan kemungkinan tindakan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Ya, pengalaman sedia ada untuk menimbangkan kemungkinan tindakan alternatif. Koci sudah pun maknanya dia sudah pun memberikan satu cadangan ataupun tindakan alternatif. Kita boleh tanya dia balik. Contohnya seorang koci dia telah permukaan satu cadangan alternatif. So maknanya kita boleh tanyakan berdasarkan pengalaman cikgu yang sebelum ini, perkara ini boleh dapat direalisasikan atau tidak. Kita kaitkan. Sebelum ni bagaimana Puan? Ya, cikgu laksanakan ni. Sebelum ini, maknanya kita mahukan koci cuba relatekan dengan apa yang dilakukan perkara yang sebelum ni dengan situasi yang ada di sekarang. Menggunakan pengalaman sedia ada. Ataupun kita boleh tanya dia, bagaimana Puan lakukan perkara yang sedemikian ataupun tindakan sedemikian dengan mengambil kira program-program yang telah lepas ataupun perkara-perkara ataupun tindakan yang telah pun dilakukan sebelum ini. Itu pun boleh juga ya. Sebenarnya kemahiran menyoal ni kalau kita lihat istilahnya, kalau coach COAH ini cuma ringkasannya A tu sebenarnya coach tu banyak berperanan sebagai penyoal, ask, coach. Itu sebab tu A tu dibesarkan A di sini. A tu merujuk kepada ask. Maknanya asking dalam proses kita bertanya. Jadi dalam sewaktu kita melaksanakan coaching, kita banyak bertanya. Maknanya proses inquiry itu berlaku. Kita tanya dan sebagainya. Manakala kalau kita memberi penjelasan, kita memberi penerangan, kita memberikan perkongsian idea dan sebagainya kepada coach, itu dah dianggap mentor. Mentor maknanya kita memberitahu, kita kongsikan ilmu, kita kongsikan kemahiran kepada coach. Maknanya kita beritahu dia. Ini secara mudah rajah ni hanya sebagai rumusan beza antara kita sebagai coach dengan antara kita bertindak sebagai mentor. Itu. Jadi coaching, mentee didorong untuk berfikir, belajar sesuatu yang baru, meningkatkan prestasi atau performan. Jadi dalam coach di sini, apabila kita bertindak sebagai seorang coach, maknanya kita mahukan sesuatu yang baru yang dihasilkan oleh coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu. Seterusnya dalam slide ini juga, aktiviti kendiri yang kedua iaitu aktiviti berkaitan dengan kemahiran menyoal. Dan untuk ini saya tidak pergi detail berkaitan kandungan toolkit 16.32. Jadi rakan-rakan saya rasa sudah kod melihat dalam Google Classroom dan rujuk toolkit masing-masing dan cuba jawablah dalam aktiviti kendiri yang kedua ni, kemahiran menyoal. Sekiranya terdapat sebarang permasalahan, sila rujuk rakan elit masing-masing. Baik, kita pergi kemahiran yang seterusnya, kemahiran yang ketiga, kemahiran pemerhatian. Pemerhatian. Pemerhatian maksudnya perhati sambil kita melakukan sesuatu semasa coaching. Maknanya di sini kita sebagai coach biasanya kita akan melakukan catatan. Catatan tu sangat penting. Maknanya sewaktu coaching, memberi penjelasan dan sebagainya, jangan lupa kita membuat catatan. Di mana yang sebelum ni saya katakan iaitu dalam proses pendokumentasian, iaitu apabila kita ditindaki mengisi borang profesi, kita membuat catatan, itulah dia. Antara aspek yang sangat penting dalam kemahiran pemerhatian. Selain daripada kita perhati, eye contact, body language,
Jangan lupa bolpen yang tidak ada dengan borang OPC yang ada, kita buat catatan, ringkas dan sebagainya. Okay? Maknanya kita merujuk kepada peristiwa yang dilihat untuk mendapatkan maklumat. Apa peristiwa yang dilihat? Mungkin kita lihat perkara yang lepas, perkara kini ataupun masa akan datang. Apa yang akan berlaku, tempoh masa, when, where, siapa dan sebagainya. So masih lagi menjurus pada 5W1X. Kata kunci dalam isu utama perbualan, apa kata kunci dia? Mungkin kata kuncinya lebih kepada faktor-faktor, kata kunci kepada halangan, kata kunci kepada proses, kata kunci kepada cadangan, kata kunci kepada membuat keputusan dan sebagainya. Dan yang ketiga, tidak melibatkan penilaian. Penilaian tu maknanya kita tidak membuat satu justifikasi yang apa yang dikemukakan oleh kecil adalah keputusan kita yang menentukan. Saya tak setuju ni. Kemudian coach betul tuan, saya ikut apa yang tuan. Tak boleh begitu sekali. Ialah coach sendiri yang menentukan justifikasi dan coach sendiri yang membuat penilaian. Itulah pilihan yang paling tepat oleh coach untuk menyelesaikan masalah. Bukan kita yang buat penilaian dan sebagainya. Dan seterusnya aktiviti kendiri yang ketiga, kemahiran pemerhatian. Ini juga sama juga, sila rujuk toolkit 16.3.3. Itu. Baik, yang akhir sekali kemahiran memberi maklum balas. Maklum balas di sini ada dua, iaitu dalam bentuk deskriptif dan juga evaluatif. Kalau deskriptif dia lebih kepada tiga keadaan, yang mana keadaan yang pertama di sini, kalau kita lihat keterangan peristiwa yang dapat dilihat. Dilihat di sini maknanya dia memberi satu penjelasan peristiwa tu berlaku begini-begini. Maknanya kita kalau begini-begini tidak jelas. Kita hendakkan supaya jelas dalam bentuk yang boleh dikira, dalam bentuk kuantiti. Contohnya dalam bentuk bilangan, peratus, apa lagi, masa dan sebagainya. Contohnya, melihat jam sebanyak 5 kali. 5 kali ni dah dianggap sebagai kuantiti yang menjelaskan peristiwa. Kalau kata serius, suatu peristiwa tu sangat penting. So kita bagikan skala. Yang mana sangat penting? 0 hingga 10. Tuan letakkan mana? Saya bagi 10. Maksudnya itu. Keterangan peristiwa yang dijelaskan di situ mesti ada kuantiti yang sangat mudah, iaitu dalam bentuk skala lah. Yang kedua, kata kunci dan isi utama perbualan. Kata kunci tadilah seperti mana dia menjelaskan faktor-faktor, cabaran-cabaran, keputusan ataupun membuat satu cabaran, halangan, faktor, proses dan sebagainya lah. Yang itu. Dan akhir sekali, komunikasi non-verbal, bahasa badan atau letak kerusi dan sebagainya. Ini maknanya deskriptif. Maknanya apabila kita lihat situasi non-verbal, bahasa badan, body language itu, kita dapat memberi maklum balas. Contohnya apabila coach memperjelaskan suatu isu yang banyak, biasanya saya akan menyetujui dalam arti kata saya akan mengangguk-anggukkan kepala dan sebagainya. Apabila kita katakan tak setuju, biasanya saya akan contohlah paling mudah, tangan ataupun coach memberikan satu penegasan, begini cara dia, ini tuan, saya sangat setuju begini apa yang tuan sarankan tadi. Memang itulah kehendak yang sebenarnya yang saya nak cari-cari. Itu contoh antara bahasa non-verbal. Yang Okey, yang kedua iaitu maklum balas evaluatif. Evaluatif ni dia merujuk kepada unsur penilaian yang punya ukuran-ukuran yang tertentu yang boleh kita tentukan dalam 4 kondisi. Yang kalau yang pertama, ianya dilakukan sebaik saja pemerhatian dibuat. Maknanya dari segi body language lah. Apa yang dijelaskan oleh QC, selepas kita buat pemerhatian, kita buat maklum balas. Maknanya kita terus angguk. Maknanya seolah coach melihat kita setuju apa yang dijelaskan oleh coach tadi. Yang kedua berkaitan dengan matlamat pengajaran dan tumpuan yang ditetapkan. Contohnya kita mempersetujui apa yang dijelaskan berkaitan dengan matlamat pengajaran yang tumpuan yang diberikan tadi. Ini berkaitan dengan grow lah.
goal setting yang pertama tadi. Yang ketiga, menunjukkan kejayaan berbentuk positif untuk usaha penambahbaikan dan amalan pengajaran. Maknanya kita ulas sedikit berkaitan dengan kejayaan. Memang saya setuju. Apa yang cikgu berikan tu saya kena yakin. Memang usaha cikgu kalau begini tindakan dia, saya percaya dan saya beri sokongan. Usaha puan boleh berjaya. Itu contohlah. Salah satu kita beri sokongan yang positif dalam usaha menambah baik dari segi amalan pengajaran. Dan akhir sekali memberi contoh dalam bidang yang spesifik untuk menambahkan fokus atau bidang selanjutnya. Contohnya, boleh tak tuan ataupun cikgu buat satu kolaborasi selepas ni dengan sekolah TS25 sebelum ni? Dia pun boleh puan, saya rasa itu cadangan yang terbaik. Tapi itu cadangan kita, tapi dia tidak boleh ambil cadangan kita tanya lagi. So kalau boleh agak-agak bagaimana tuan boleh laksanakan tindakan? So maknanya kita berikan maklum balas yang lebih lagi supaya dia membuat satu tindakan yang selanjutnya, yang itu. Ataupun dalam satu yang lebih baik lagi, dalam bentuk angka dan sebagainya, kita kaitkan dengan angka-angka, contohnya ETR, TOV, AR dan sebagainya. Itu dapat memperjelaskan lagi dari segi maklum balas evaluatif. So jangan lupa ada aktiviti kendiri yang keempat, iaitu dari segi kemahiran memberi maklum balas dan ianya berada dalam toolkit 16.3.4. Baiklah, seterusnya saya pergi kepada submodul yang terakhir iaitu 1.6.4 iaitu simulasi dan pelantikan. Dalam modul ini diri tidak panjang, ringkas saja. Dalam simulasi ini rakan-rakan saya rasa diberikan satu simulasi. Ada dua simulasi dan rakan GBK dikendaki menghasilkan ataupun melaksanakan satu proses coaching yang agak mudah. Durasinya tidak kurang daripada 20 minit dengan menggunakan pendekatan GROW. Dari dalam pendekatan GROW, bagaimana GROW itu dilaksanakan. Di situ juga kita menghendaki bahawa rakan TGB dan GBK melaksanakan 4 kemahiran. Kemahiran mendengar, kemahiran menyoal, kemahiran memberi maklum balas dan kemahiran, ada 4 tadi kemahiran yang telah saya jelaskan tadi. Baiklah, objektif dan kriteria kejayaan yang pertama, praktis coaching. Diharapkan selepas ni semua rakan GBK dan juga GBK dapat memperhatikan amalan coaching yang lebih berkesan. Yang kedua, jurnal refleksi. Menyediakan jurnal refleksi amalan coaching di sekolah. Di sini dikendaki rakan GBK menyediakan jurnal. Jurnal ni merupakan satu dipanggil semakan sendiri. Apa yang tuan laksanakan, kemudian tu tuan lihat, tuan dapat fikirkan bagaimana proses penambahbaikan boleh dilakukan seterusnya. Itu yang dikatakan jurnal refleksi. Kemudian tu pelan tindakan, menyediakan pelan tindakan pelaksanaan coaching di sekolah. Ini sangat penting. Bagaimana tuan menyediakan satu rangka kasar, menyediakan jadual pertemuan bersama dengan coaching yang dipikirkan perlu. Dan kemudian tu tuan melaksanakanlah proses coaching dan mentoring berdasarkan kepada submodul 1.6.2 dan 6.3 yang saya nyatakan tadi. Baik, simulasi. Tonton video yang dipaparkan, jangan lupa video yang dipaparkan, dan kena pasti soalan-soalan coach dalam video berkenaan mengenai langkah-langkah coaching menggunakan model GROW bagaimana yang telah dipelajari dalam submodul 16.2 dan gunakan toolkit 16.4.1 dan jawab soalan berkaitan dengan soalan GROW. Kemudian tu semak jawapan anda dengan menggunakan toolkit 16.4.2. Jadi semua soalan-soalan ni ada dalam Google Classroom. Sila buka dalam Google Classroom masing-masing dan cuba ikut arahan dan jawablah toolkit yang dinyatakan di sini. Dan sekiranya terdapat sebarang masalah, rakan-rakan boleh hubungi rakan elit yang membimbing anda semua.
Refleksi jurnal. Tulis refleksi amalan coaching dan mentoring anda dalam refleksi jurnal dalam sub modul 1.6.4. Jadi refleksi adalah sangat penting dalam amalan coaching dan mentoring. Ingat dalam pelaksanaan TS25 ni, apa jua aktiviti untuk menggerakkan program TS25, amalan refleksi merupakan satu amalan yang biasa yang kita terapkan sewaktu PGB, GPK untuk menggerakkan apa jua aktiviti dalam TS25. Ya, perkara yang mudah sekalipun kita kena lihat balik apa kekurangan dan apa penambahbaikan daripada apa yang kita laksanakan. So contoh di sini kalau berkaitan dengan coaching dan mentoring, apabila kita dikendaki melaksanakan satu simulasi, membuatkan rakaman video, kita lihat balik, kita lihat apa kelemahan-kelemahan yang boleh ditambah baik untuk tindakan berikutnya. Itulah yang dikenali sebagai refleksi amalan coaching dan mentoring. Dan akhir sekali pelan tindakan, rakan-rakan dikendaki mengenal pasti perkara yang perlu anda lakukan bagi merealisasikan amalan coaching dan mentoring di sekolah. Ya. Gunakan toolkit ini 16.4.4 idea asas pelan tindakan amalan coaching mentoring di sekolah. Seterusnya gunakan toolkit 16.4.5 carta coach dan juga coaching di sekolah sebagai rujukan untuk membuat cascading pelaksanaan amalan coaching dalam kalangan pemimpin staf di sekolah anda. Dan akhir sekali sediakan pelan strategi yang lengkap sebagai pelan tindakan amalan coaching dan mentoring di sekolah dengan menggunakan template pelan strategi yang disediakan. So untuk yang ni saya rasa saya nasihatkan supaya rujuk kepada rakan elit anda masing-masing supaya rakan elit dapat memperjelaskan lagi bagi setiap toolkit yang dilampirkan di sini. Akhir sekali sebagai rumusan dan refleksi, jangan lupa dalam modul ni ada satu tugasan dan kuis. Jangan lupa juga untuk anda semua lekapkan di sini. Dan sebenarnya anda telah pun tamat mengikuti sub modul 1.64 simulasi dan pelan tindakan. Dan sekarang anda boleh teruskan dengan sub modul 1.6.5, sub modul 1.6. Dan akhir kata, sebelum saya mengakhiri kalimat bagi sub modul 16.3 dan 16.4, kita akan lampirkan ataupun sisipkan contoh proses coaching yang mudah berdasarkan 2 rakaman video, dan anda boleh lihat bagaimana proses coaching itu dijalankan dengan satu pendekatan yang agak mudah, simple dan sebagainya. Dan jangan lupa selepas ini sila rujuk kepada rakan elit masing-masing untuk membimbing anda bagaimana anda dapat melengkapkan semua tugasan-tugasan dalam e-tutorial yang diberikan dalam Google Classroom dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Yang mana kurang daripada saya mohon kemaafan. Jangan lupa hubungi rakan elit anda masing-masing untuk mendapatkan bimbingan yang selengkapnya daripada rakan elit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.